الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ayat yang ke-8. Sebelum tu, pada minggu yang lalu kita belajar tentang harta faid. Harta rampasan perang setelah berlaku peperangan, tapi tanpa berlaku perang yang tidak melibatkan pertembungan senjata. Perang yang tidak melibatkan pertembungan senjata dapat merampas tanah kerajaan pihak musuh dan tanah itu semua akan dikembalikan kepada Baitul Mal, kepada negara, biar negara yang uruskan. Maka alasan kenapa harta-harta itu perlu diletakkan di bawah pentadbiran negara, kerana manfaatnya lebih luas. Manfaatnya lebih luas, bukan hanya bukan hanya diberikan kepada tentera, tetapi kepada rakyat jelata, terutamanya yang berkaitan dengan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Dan supaya harta tersebut tidak berlegar dalam kalangan orang-orang kaya sahaja, wong-wong sugih hai. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu tidak berlegar dalam kalangan orang-orang kaya. Maka peraturan semacam ini, ayat yang sebelum ini disebut Allah nyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, apa saja yang diberi oleh Rasul, ambil, grab it. Jangan lepaskan. Wa ma nahakum, apa saja yang Nabi perintahkan, apa saja yang Nabi larang, wa ma nahakum anhu fantahu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Perlu diingat, peraturan-peraturan semacam ini, ayat Quran turun pada Nabi. Ayat Quran turun pada Nabi. Itu jam Quran belum ditulis. Itu jam Quran belum ditulis. Jadi ayat ini para sahabat dengar dari mulut Nabi. Ayat macam ni para sahabat dengar dari mulut Nabi. Tuan-puan, kita manusia, kalau sekadar kita dengar orang cakap, terutamanya berkaitan dengan peraturan, hati kita ni, at the first hearing, pada pendengaran pertama, berkaitan dengan peraturan, kita ada problem, apa dia, penolakan. Ya ke peraturannya macam tu? Lebih-lebih lagi, bila kita yang usahakan, kita sendiri korbankan diri dan nyawa untuk mempertahankan sesuatu. Dan akhirnya kita tak dapat apa-apa. Sebab harta faid, semua orang tak dapat apa-apa. Selepas kejadian ni, semua orang tak dapat apa-apa. Kecuali mereka-mereka yang, kecuali orang-orang muhajirin. Yang datang daripada Madinah ke Bani Nadir ni, tentera Islam. Tentera Islam terbagi pada dua, satu muhajirin, satu ansar. Okay? Satu muhajirin, satu ansar. Lepas daripada perang ini,
orang-orang Ansar tak dapat apa-apa. Harta ni nanti dibahagikan kepada semua, dibahagikan kepada Muhajirin. Tuan-puan, kalau bersama dengan mereka, kalau kita lah bersama dengan mereka, pasti akan ada bunyi. Kalau kita lah, sebab kita tidak sama level dengan iman Ansar Muhajirin ni, kita confirm ada bunyi punya. Satu ayat ini panjang dan Allah tutup dengan apa saja yang Nabi jawab, Nabi sebut. Ambil, ikut apa yang dia tegah, kau tinggalkan. Wattaqullah, bertakwa pada Allah. Sebab penerimaan untuk menerima arahan ini at the first place sangat sukar. Aku datang dari Madinah kot. Aku ikut sama berperang kot. Menggadaikan nyawa. Aku balik tangan kosong, tak dapat apa-apa. Itu. Innallaha syadidul iqab. Kalau engkau tak nak ikut apa yang Rasul cakap, kalau engkau tak nak tinggalkan apa yang Rasul tegah, ingat, sungguh Allah memiliki seksa yang sangat berat. Sampai macam tu Allah bagi warning. Wow. So, 2 ayat tentang harta fight. Tentang pembahagian harta fight. Ayat 8. Kenapa Allah turunkan ayat yang semacam itu? Undang-undang yang keras begitu. Kan? Dan kenapa hanya orang-orang Muhajirin saja yang layak? Kenapa orang Ansar tak layak? Kalau dalam konteks peristiwa ni, why? Maka Allah beri Allah beri penerangan tentang 2 kelompok ni. Ayat 8 tentang Muhajirin, ayat 9 tentang Ansar. Okay, sebelum masuk ayat ni, tuan-puan, kita kadang tertanya-tanya, apa lebihnya orang tu berbanding aku? Aku pun ada kelebihan apa? Kenapa orang tak pilih aku? Kan dalam spot ni, dalam puan-puan punya grup ni, kenapa asyik dia je yang jadi moderator? Kenapa tak pilih aku? Aku pun ada kelebihan. Atau kenapa dia je yang jadi pengurusi? Kenapa tak aku? Kenapa dia jadi bendahari? Kenapa orang tak pilih aku? Why? Apa kurangnya aku? Atau kadang kalau ni keputusan SPM nak keluar ni, kan, kita akan mula membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, cucu kita dengan cucu orang lain. Kalau cucu kita dapat keputusan yang baik, dia ambil 9 subjek 10A, ambil 9 subjek tapi 10A, punya cemerlang lah cucu kita. Kita okey. Malah bila bertandang ke mana-mana, wah, kita rasa itulah topik paling utama yang kita nak cerita. Tapi tak kala cucu kita tak dapat apa-apa. Sebab bangun lambat mungkin, bila sampai sekolah semua A dah habis. Yang tinggal C, D, E je. Itu pun E masih banyak. Dia kaut semua E. Dia kaut semua E. Lalu bila balik ke rumah bagi tahu keputusan, 9 subjek ambil 11 E. Maka kita akan tertanya-tanya, apa kurangnya cucu aku? Aku nampak dia tu belajar dan belajar, pergi sekolah, pergi tuition. Apa dia tak layak untuk dapat keputusan yang baik? Kan? Apatah lagi kalau kita sama-sama dengan kawan kita, sama-sama masuk kerja, sama-sama bekerja satu jabatan, dia dapat naik pangkat dulu, kita tak dapat. Apa lebihnya dia berbanding kita? Kita juga bertungkus lumus. Dan sekarang, tuan-puan, Allah datangkan contoh pasukan muslimin pergi berperang bersama-sama gadaikan nyawa,
Tapi satu pihak dapat harta, satu pihak tak dapat. Satu pihak dapat dan satu pihak tak dapat. Dan ini ujian besar. Ini ujian besar. Di sini nilai tasbih pada Allah tu sentiasa meninggikan, mengagungkan Allah walau apa jua keputusan yang Allah beri regarding our life. Dan ayat 8 Allah bagi tahu siapa muhajirin yang kalau kita baca kisah dan cerita ni, apa lebihnya muhajirin sampai dapat harta? Ansar juga berjuang apa? Dalam kes pengusiran Bani Yahudi, Bani Nadir ni. Sebab yang persoal kita lah, diorang okey je. Sebab iman mereka tu luar biasa. Kita je yang tertanya-tanya kenapa? Kenapa? So sekarang Allah jawab, siapa muhajirin itu? Siapa muhajirin? Maka Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Lil fuqara'il muhajirin, dan bagi orang-orang fakir yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka. Pertama, orang muhajirin ialah mereka yang berhijrah. Kedua, mereka diusir dari kampung halaman, dari rumah. Diusir dari rumah, wa amwalihim, dan dilucutkan hak kepemilikan harta. Dilucutkan harta mereka. So Allah bagi tahu siapa muhajirin. Dari harta faid tu ada bahagian khusus yang perlu diberi kepada golongan ini, muhajirin. Kenapa? Kerana mereka lah yang sangat memerlukan bantuan keuangan waktu itu. Mereka layak dapat sebab mereka paling perlu. Pada pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa yang ikut serta dalam perang. Allah menilai untuk beri kepada siapa yang sangat perlu. Golongan pertama yang sangat perlu ialah muhajirin. Kerana mereka diusir dari Mekah. Tak ada pendapatan tetap. Tak ada rumah. Tak ada harta. Pengorbanan mereka yang perlu kita lihat ialah mereka sanggup tinggalkan kampung halaman kerana Tuhan. Benda ni kadang tuan-puan yang kita tak nampak. Selalu kita buat banding-bandingkan. Apa lebihnya orang tu berbanding kita. Sengaja Allah tak jawab pertanyaan kita tu on the spot waktu kita tanya. Sebab Allah nak kita fikir dalam-dalam. Wajar tak aku sebut benda tu? Apa lebihnya dia? Dia Allah pilih. Allah pilih kerana sesuatu. Mungkin bukan kerana kerja, tak. Mungkin tanggungan dia ramai. Mungkin dia sedang berusaha berhempas pulas ikhtiar untuk jaga mak bapak dia. Anak dia mungkin lebih ramai dari kita. Apa yang dia perlu lebih besar. Dia mungkin telah melalui keadaan-keadaan sukar. Begitu. Tapi lazimnya kita tak fikir macam tu. Tak, kita tak fikir diri kita je. Sekarang
Allah sedang bagi tahu pada kita siapa muhajirin yang dibantu ni. Mereka berhijrah dari Mekah, diusir keluar dari rumah, tak ada harta benda. Semua tu mereka buat kerana Tuhan. Kalau kita lah berada di tempat muhajirin, kita sanggup ke buat macam tu? Nak tinggalkan rumah, pergi masjid pun susah. Lagi nak suruh berhijrah, tinggalkan rumah dan harta kekayaan. Yabtaguna fadlam minallah. Semata-mata nak rahmat dari Allah. Mereka meninggalkan segalanya. Dipaksa keluar dengan cara zalim. Kerana kalau mereka stay dekat Mekah, mereka akan diseksa. Atau jika mereka stay di Mekah, mereka langsung tak dapat mengamalkan agama. Kerana mereka akan ditahan, dipukul, dipalu. Maka mereka berhijrah tinggalkan tanah air sebab nak mengamalkan agama. Ini pengorbanan yang sangat besar. Dan segala tanah dan harta diambil oleh musyrikin Mekah. Tuan-puan, orang-orang kita, Melayu lah, Melayu ke China, India, rakyat Malaysia, bukan tak ada yang berhijrah keluar. Kan? Bukan tak ada yang berhijrah keluar. Hijrah ke mana? Ke Saudi, hijrah ke Australia, ke New Zealand, hijrah ke ke UK, ke Jerman. Bezanya dengan muhajirin ialah alasan mereka berhijrah. Kita berhijrah keluar daripada Malaysia, mencari tempat lain. Apa alasan kita? Sana gaji lebih mahal. Persekitaran sana lebih baik. Benefit lebih besar dan tinggi. Berada di negeri lain, boleh jadi ekspektorat. Nah, selalunya untuk apa? Benda-benda yang hijau, for greener pastures. Muhajirin berhijrah kerana Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah. Kerana dia nak bantu agama Allah dan Rasul. Which is, benda tu tak ada dalam sinarai kenapa kita berhijrah ke luar negara. Kita berhijrah kerana diri kita, bukan untuk agama. Wow, dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Dan menariknya, kita akan baca siapa muhajirin dan siapa ansar. Ayat 8 dan 9. Dan bear with me bahawa orang-orang muhajirin, dia tak akan tulis tentang diri dia untuk show off pada seluruh makhluk. Orang muhajirin takkan mendabik dada, kami berhijrah dulu kerana Allah tahu. Korang apa tahu? Tak ada. Sebab niat ini dalam hati. Niat ini, niat berhijrah kerana siapa, kerana apa, itu adalah tentang hati. Dan mereka sangat nak jaga hati supaya tak riak, tidak sum'ah, tidak bangga diri. Nak jaga supaya Allah redha dan terima. Ada dia cerita, tulis buku, travel log. Kenapa aku berhijrah? Tak. Mereka adalah jenis manusia-manusia yang akan menjaga hati supaya amalan tidak rosak. Kita tak, kita lain. Ni nanti aku bila dah habis kerja dekat Masjid Negara, pergi tempat lain, tulislah buku.
apa nama 1001 pancaroba, menjadi imam masjid negara. Habis semua nak cerita pada orang. Konon-konon akulah yang paling baik, akulah paling berpengalaman. Orang Muhajirin ada buat buku. Ada nak brag? Tak. Tapi menarik ni, Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu pada kita apa yang ada dalam hati mereka. Mereka diusir, berhijrah, semata-mata nak cari redha Allah. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwan. Mereka sanggup tinggalkan tanah air dan segala harta mereka. Allah beritahu pada kita ikhlasnya hati mereka. Mereka buat semua kerana Tuhan, kerana Allah. Sebab kalau tidak ikhlas, kita tak akan mungkin mampu untuk buat. Dia bukan sebab Madinah lebih makmur. Bukan sebab dekat Madinah pasarnya lebih bagus. Bukan perempuan-perempuan dekat Madinah. Tak. Sini Allah bagi tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya bertaruna fadlam minallahi wa ridwana. Ini yang perlu kita belajar. Inilah bentuk tasbih pada Allah. Meninggikan Allah. Sama macam kita pergi kerja hari-hari. Apa niat kita? Kerana Tuhan atau kerana punch card? Kerana kalau aku datang lambat nanti bos aku marah. Kerana siapa sebenarnya kita pergi kerja tu? Ya bertaguna fadlam minallahi wa ridwana. Nak mencari redha Allah. Suatu setiap hari, niat itu perlu jelas dan perlu diperbaharui. Jika tidak, kita sama je macam lembu. Awal pagi keluar kandang, makan, kenyang, balik kandang petang. Tanpa sebarang hala tuju. Orang pergi kerja, kita pergi kerja. Dengan sangkaan, kalau aku tak pergi kerja nanti, rekod aku buruk. Satu bila pergi kerja, kita tak ada fokus. Orang ajak ngeteh, jom. Orang ajak borak, borak. Kan? Niat tidak jelas. Niat tidak dipasak. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Untuk mencari redha Allah dan keredaan. Selalunya kalau tak kerja anak bini nak makan apa? Begitu. Ini Allah reveal apa yang ada dalam hati mereka supaya kita boleh belajar dan belajar. Inilah titik tolak. Bukan sekadar mulut bertasbih, tetapi hati, anggota badan turut bertasbih mengesakan Allah. Apapun yang dibuat kerana Tuhan, kerana redha Allah, kerana nak cari apa yang Allah janjikan dan ganjarkan. Itu niat dia yang pertama. Niat kedua, wa yansurunallaha wa rasulah. Dan kerana mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka berhijrah sebab nak bantu agama Allah. Mereka nak hidupkan agama Allah. So, kalau mereka terus kekal di Mekah, mereka takkan mampu. Kerana banyak kekangan. So ada tak itu terselit dalam fokus harian kita? Hari ini aku nak bantu agama Allah. Aku nak supaya agama ini terus berdiri. Terus mulia dan dimuliakan. Ada ke tidak? Yang itu masing-masing jawab. Wa yansurunallaha wa rasulah. Ironinya tuan-tuan.
ayat-ayat di atas, ayat 5, ayat 6, kan Allah bagi tahu, korang tidak pun memacu kuda, korang tidak pun memacu unta, seolah-olah macam korang tak buat apa pun. Perang kali ini korang tak buat apa pun. Tidak terlalu berusaha pun. Kan? Tapi ayat 8 ni, Allah kata pada Muhajirin, mereka ini nak tolong agama Allah. Dia macam ni, saya bagi contoh macam ni. Kita 3 adik-beradik. So, hari Ahad macam ni, dah semua masih tidur. Nanti bila bangun, mak akan beri arahan. Okey, hari ni kita punya target untuk kemas rumah. Kemas rumah. So, mak pun beri tugas. Agihkan tugas. Okey, Along dekat dapur. Angah dekat ruang tamu. Yang Ucu bilik tidur. Semua dah bagi tugas. Tapi kita tahu, dalam 3 adik-beradik, yang paling ringan tangan ialah yang tengah. Anak nombor 2 ni, dia paling ringan tangan. Yang nombor 1, yang sulung kan bos. Aku kakak sulung. Aku bagi arahan. Yang paling out, yang bungsu. Sebab dia paling manja. Lah, dia pun buat sikit-sikit je, sikit-sikit. So, bila dah habis kerja tengah hari, nak makan, so dekat meja makan, mak kata, okey, kerana semua rajin bekerja, mak bagi upah. Apa upahnya? Duit belanja sekolah untuk 1 minggu. Duit belanja sekolah untuk 1 minggu. Nak sekolah berapa hari? 5 hari kan? Okey. So, untuk Along, mak bagi RM60. Satu hari RM10. So, 5 hari RM60. Ada ekstra RM10. So, satu hari RM12 lah dia dapat. Dia pun happy. RM60. Good. Okey. Untuk Angah, RM120. Dan untuk Ucu, RM40. So, nampak tak siapa yang akan memberontak? Dan tentu yang bungsu. Sebab dia rasa apa? Aku juga bekerja. Asal aku tak dapat seperti mana Angah. Kenapa Angah dapat 120? Sebab yang menilai siapa? Mak. Dia tahu hasil kerja dan dia tahu siapa yang ringan tulang. Ayat di atas Allah bagi tahu, korang tak buat apa pun. Sama macam mak tadi, dia boleh kata dengan yang bungsu, kau tak buat apa pun, mak tahu dah. Kau tak buat apa pun. Mak bagi ni sebab kau masih nak tolong kerja kat rumah ni walaupun tak sempurna. Dan untuk Muhajirin ni Allah bagi tahu pada mereka dan Allah iktiraf mereka benar nak jaga, nak bantu Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita pernah tak dapat pengiktirafan tu setelah apa yang kita buat sepanjang hidup ni? Kita solat, kita bayar zakat, kita sembelih korban. Pernah tak dapat pengiktirafan? Benar, Nazri, engkau bantu agama Allah. Tak. Kita tak tahu apa yang kita buat ni benar bantu agama Allah atau tak. Lebih kita khawatiri apa yang kita buat sebenarnya kita merosakkan agama Allah. Na'udzubillah. Tapi Muhajirin, orang-orang Muhajirin, Allah sudah pun iktiraf dalam ayat ni, benar mereka bantu agama Allah. Dan bantu tu dalam bentuk yang surun Allah.
Mereka sentiasa continuous membantu agama Allah. Dulu, kini, selamanya. Macam mana selamanya Ustaz? Mereka dah meninggal kot. Macam mana Quran kata mereka sentiasa membantu agama Allah? Mereka dalam kondisi sentiasa membantu agama Allah kerana jasa-jasa mereka terpahat dalam lipatan sejarah. Orang terkemudian baca sejarah tu. Oh, diorang perangai macam ni. Oh, diorang bertindak macam ni. Oh, Omar buat macam ni. Oh, Abu Bakar buat macam ni. Lalu kita mencontohi. Bukankah mereka sedang meninggalkan legasi yang berpanjangan? Wa yansurunallaha wa rasulah. Allah iktiraf mereka bantu agama Allah dan Rasul. Dan di hujung Allah kata ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang siddiq. Mereka lah orang-orang yang benar. Dan ungkapan ini tuan-tuan sangat tinggi nilai dia. Allah beritahu yang golongan muhajirin adalah orang yang benar. Apa yang iman dia ada, apa yang dia ucap, itu yang dia buat. Jujur. Setahu kita, yang dapat gelaran As-Siddiq ni, Abu Bakar seorang je. Tapi di sini Allah gelar semua orang muhajirin sebagai Siddiq. Sebagai Sadiqun. Kerana kelebihan dan keikhlasan mereka. Benar pada iman. Diorang tak minta-minta. Mereka lah dapat portion yang besar dari harta faid tu. Dia tak minta, Allah beri. Dan ayat ini terpakai sampai kiamat. So ada golongan yang terpaksa tinggalkan rumah. Tinggalkan harta. Tinggalkan anak bini. Sebab nak jaga agama dan negara. Kan? Tentera-tentera kita. Dia korbankan apa yang dia ada untuk nak jaga negara. Satu kerajaan yang baik, dia akan pastikan keperluan tentera ni cukup untuk anak, untuk bini. Gitu. Dia dah berkorban. Dan speaking of sadiqun. Kita pernah lalui cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Adam. Yang malaikat tanya pada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan? Kemudian Allah kata, setelah Nabi Adam berhujah depan malaikat, Allah kata sadiqun, in kuntum sadiqin, kalau benar apa dakwaanmu. Dan kita juga jumpa perkataan sadiq ni tentang mereka-mereka yang benar-benar. Maksud sadiq ni dia membenarkan apa yang Allah janjikan. Dia membenarkan apa yang Allah janjikan. Dan sadiq ni pada kedudukan ke berapa? Kedua kan? Selepas Nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Sadiqun adalah kedudukan kedua selepas level kenabian. Di bawahnya, di bawah sadiqun adalah syuhada, mereka-mereka yang mati syahid.
dan di bawah syuhada ialah salih. Tuan-puan, kita, hidup kita ni, kita nak mengejar untuk jadi salih. Nak mati syahid, kita mati pun kita takut. Apatah lagi nak pada level sadiq. Punya jauh level kita ni dengan mereka. Itu muhajirin. Allah bukan sekadar iktiraf. Allah bukan sekadar iktiraf keikhlasan dalam hati dia. Allah bukan sekadar iktiraf mereka benar-benar bantu agama Allah. Tapi Allah sudah pun meletakkan mereka pada level di bawah level kenabian. As-sadiqun. As-sadiqun. Ayat ni, wow. Ayat ni luar biasa. Okey, itu muhajirin. Sekarang kita nak tahu siapa Ansar. Siapa Ansar? Okey. Orang Ansar ialah walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa dia orang Ansar? Tadi Allah bagi tahu siapa dia orang muhajirin. Dan tuan-puan, kita tak akan tahu siapa muhajirin kalau Allah tak bagi tahu. Sebab mereka-mereka ini, sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat nak menjaga hati. Sehingga apa yang ada dalam hati mereka itu, Allah keluarkan, letakkan dalam Quran supaya kita belajar. Mereka sendiri takkan cerita siapa mereka. Mereka sendiri akan sembunyikan apa keluh kesah dan apa yang mereka pernah hadapi. Takkan cerita. Tapi Allah cerita pada kita. Dan beruntunglah mereka-mereka yang melazimi, membaca dan cuba memahami suratul Hasyr ini. So ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Siapa orang Ansar? Orang Ansar ialah walladzina tabawwa'ud dar. Orang-orang yang mendiami kota Madinah. Dan ayat ni Allah puji orang Ansar. Mereka adalah penduduk asal negara ini. Tabawwa'ud dar, yang menduduki di sini. Mereka ialah owner yang duduk di sini. Mereka telah membenarkan orang muhajirin datang kemari. Mereka membenarkan orang muhajirin datang kemari. Cuma dalam kalangan orang-orang Ansar ni, ada 3 orang yang layak terima harta faid. Abu Dujanah, Sahal bin Hunayf dan Haris bin As-Simmah. Yang lain tak terima. 3 orang ni je. Tadi Allah cerita pengorbanan orang muhajirin. Sekarang Allah cerita pengorbanan orang Ansar. Tuan-puan, kalau kita tidak mendalami, kita tak tahu apa yang orang Ansar korbankan. Kita tak tahu, tak perasan apa yang orang Ansar korbankan. Apa yang mereka korbankan? Mereka mengorbankan kepemilikan negara mereka kepada Nabi. Madinah tu siapa punya? Orang Ansar. Madinah tu orang Ansar punya. Tapi yang datang daripada Mekah, mereka memerintah Madinah dan jadikannya sebuah negara berbeza berbanding apa yang mereka pernah hidup dulu. Nabi orang Mekah,
Khalifah selepas tu Abu Bakar orang Mekah. Selepas Abu Bakar, Omar juga orang Mekah. Selepas Omar, Osman pun orang Mekah. Selepas daripada Osman, Ali juga Mekah. Dan selepas Ali, Muawiyah juga orang Mekah. Apa orang Madinah tak layak jadi pemimpin ke? Kalau begitulah pertimbangan mereka, kalau begitulah emosi yang mereka bawa, naratif yang mereka bawa, apa orang Madinah tak layak jadi pemimpin ke? Dah lama berlaku perebutan kuasa. Dah lama berlaku peperangan dalaman. Itu pengorbanan besar dari mereka. Orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah yang sudi memberikan laluan kepada orang Mekah. Tadbir mereka. Kerana mereka telah pun dididik. Tak ada dah istilah Mekah, Madinah, tak ada. Sebab semuanya orang Islam. Kita boleh hidup macam tu. Kita boleh tiru ke macam mereka? Kan? Putrajaya ni tuan-tuan. Putrajaya ni, dia punya usia muda berbanding negeri-negeri lain. Putrajaya, bila ditemui Putrajaya ni, bila mula nama Putrajaya ni, sekitar tahun 1990, 2000, 2001, 2001 kot. Ke 98 macam tu. Putrajaya. Siapa penduduk asal Putrajaya? Tak ada penduduk asal. Sebab dulu dia ladang sawit. Nama dia Perang Besar, tukar ke nama Putrajaya. Penduduk asal generasi pertama Putrajaya ialah mereka yang mula-mula lahir di sini. Setelah ada Hospital Putrajaya, dia lahir di sini. So mereka lah penduduk asal Putrajaya. Anak saya 2 orang lahir di Putrajaya. So mereka penduduk asal Putrajaya. Saya orang luar. Saya lahir kat Sabah, saya orang Sabah. Isteri saya orang luar, orang Segamat, lahir dekat Segamat. Sekarang yang jadi ahli parlimen Putrajaya, sebab generasi awal Putrajaya masih belum dewasa. Adalah sekitar berapa, umur berapa? 18? 18 tahun? Start daripada 2000? Adalah 24 kot. 24 baru habis universiti untuk generasi awal Putrajaya. Setakat ni ahli parlimen bukan orang Putrajaya. Orang luar datang kemari. Sampai satu masa nanti, generasi awal Putrajaya, mereka akan rasa mereka lah orang paling berhak mentadbir Putrajaya jadi ahli parlimen Putrajaya sebab mereka orang asal. Madinah, orang-orang Madinah begitu memberikan ruang kepada orang Mekah tadbir mereka. Walladzina tabawwa'ud dar. Kalau kita tanya Kak Norazah, orang Brunei, nak ke ambil orang Sabah mentadbir kerajaan Brunei? Apa ingat orang Brunei tak reti nak tadbir kerajaan dia sendiri? Wow. Begitulah dia punya sentimen. Kalau sentimen itu dimainkan, negara akan punah. Allah puji orang Madinah. Mereka pemilik tanah itu. Walladzina tabawwa'ud dar. Mereka mendiami Madinah. Oi, dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. Kalau kita dah ngamuk dah. Bayangkanlah kalau Malaysia ini ditadbir oleh Rohingya. Dah tak ada dah pemimpin Malaysia.
Ha, gitu. Kan. So, apa lagi? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Oh belum. Wal imana min qablihim. Dan mereka beriman sebelum kedatangan muhajirin. Mereka menerima iman sebelum muhajirin datang. Kan ada dua perjanjian. Perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah pertama 12 orang yang beriman. Perjanjian Aqabah kedua 68. 58. Pertama 12. So, semuanya akan membentuk 70 orang pertama yang beriman dengan Nabi, orang Madinah. Perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua. Wal imana min qablihim. Mereka beriman sebelum orang muhajirin datang. Mereka inilah pioneer yang menyediakan platform di Madinah. Sebelum korang datang, kami dah settle, sediakan tempat ini untuk orang beriman datang. Mereka kata mereka beriman sebelum sahabat datang ke situ. Kerana wakil mereka datang ke Mekah, jumpa dengan Rasulullah dan beriman, bawa iman ke Madinah. Itu jasa besar. Mereka bawa iman ke Madinah. Maksudnya mereka sudah bersedia untuk membantu dari awal. So berapa dah sifat? Pertama, mereka pemilik asal. Kedua, mereka dulu beriman di situ. Mereka pioneer iman di situ. Yang ketiga, yuhibbuna man hajara ilaihim. Oh, ini besar. Yang ini besar. Mereka mencintai muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Tuan-puan, cinta ni benda kat dalam. Cinta ni benda dalam hati. Cinta tak boleh dipaksa dan tak boleh dibuat-buat. Kalaulah Malaysia dilanda musibah lah misal kata. So semua orang Islam kena keluar daripada Malaysia, pergilah mana-mana negara. Saya pilih Brunei. Saya pilih Brunei. Bayangkan saya berhijrah daripada Malaysia ke Brunei. Saya minta pada Kak Nur Razah, Kak, saya nak tumpang kat rumah Kak, saya kena halau daripada rumah. Malaysia bukan lagi tempat saya. Hari pertama, ya mungkin. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu, setahun, duduk dekat rumah Nur Razah, Kak Azah. Dah tentu akan ada rasa, lama kelamaan akan ada rasa, dia ni tak tahu nak beredar ke? Takkan selamanya nak duduk dengan aku? Kan? Ayat ni sebut yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang muhajirin dicintai oleh orang Ansar. Ya, sebab saya mungkin ustaz. Tapi cuba tengok yang berhijrah daripada luar ke Malaysia. Rohingya, Bangladesh, Indonesia, apa tu yang Aceh, Kemboja. Malaysia ni sudah lama dibanjiri oleh orang-orang Islam yang berhijrah dari tempat lain. Kita ada tak perasaan yuhibbuna man hajara ilaihim? Kita sangat cinta kepada orang-orang yang berhijrah ke Malaysia.
Bukan kita pernah ada sejarah menolak kapal-kapal Rohingya yang mereka sedang ditindas oleh junta dekat Myanmar. Ya, kita mungkin lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Sekarang tadi Allah reveal apa yang ada dalam hati Muhajirin. Sekarang Allah reveal pula apa dalam hati orang Ansar. Perasaan ini sangat susah, sangat sukar untuk kita tiru. Mencintai kerana Tuhan. Ui, dahsyat tuan-tuan. Yuhibbuna man hajar ilaihim. So sampai ke titik yang itu, saya rasa kita patut berhenti dulu untuk kita fikir dalam-dalam. Ini level Muhajirin dan Ansar. Selama ni kita hanya sebut, oh mereka ni Muhajirin, oh mereka ni Ansar. Tidak, bukan hanya itu. Tapi apa sifat dan sikap mereka yang sebenar. Dan hari ini kita belajar a glimpse of it. Maka kita perlu berbangga. Kita ada contoh-contoh terhebat, terbaik sebelum kita. Orang Muhajirin, orang Ansar yang kita boleh contohi. Next time, kita akan pergi lagi lebih jauh. Siapa dia? Ansar. Barakallahu li walakum. Kembali kepada admin. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat. Dari tadabbur yang telah Ustaz sampaikan tadi, dapatlah kita mengambil ibrah dan pengajaran di mana kita dapat mencontohi sifat dan sikap kaum-kaum Muhajirin di mana apabila mereka diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kelaparan dalam usaha mereka menegakkan dan memperjuangkan agama, mereka malahan tidak menunjukkan sedikit pun kemiskinan mereka dan tidak pula mereka membangga diri atau mewawarkan apa yang telah mereka lakukan demi mengharapkan redha dan syurga Allah kerana lillahi ta'ala. Manakala sifat orang Ansar pula, Allah telah menegaskan bahawa orang-orang yang dapat mengendalikan diri mereka dengan mengikuti agama Allah sehingga dapat menghilangkan rasa tamak loba terhadap harta, sifat kikir dan sifat mengutamakan diri mereka sendiri. Dan mereka amat menyayangi dan menghormati dan menjaga perasaan kaum-kaum Muhajirin. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebagai kesimpulan, sifat-sifat dan keadaan seperti orang Muhajirin dan Ansar itu ada sepanjang masa dan sepanjang zaman selagi masih ada perjuangan menegakkan agama Allah. Oleh kerana itu, perintah Allah dalam ayat ini berlaku juga bagi kaum muslimin pada saat ini dan kaum muslimin di masa yang akan datang. Baiklah Ustaz, saya serahkan semula majlis kepada Ustaz untuk menutup majlis. Ustaz, silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.